Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita sambung 6.3 iaitu meiosis. Sebelum ni kita dah belajar apa itu mitosis. So hari ni kita nak sambung satu lagi jenis pembahagian sel yang namanya meiosis. Okey. Untuk meiosis ni, perkara yang kita perlu titik beratkan adalah macam ni, cikgu dah buat dah nota untuk awak ni. Ni adalah nota Untuk meiosis kita kena tahu di manakah berlaku bilangan sel anak yang terbentuk di akhir proses mitosis, di akhir proses meiosis, bilangan kromosom sel anak, keperluan untuk melakukan meiosis dan juga peringkat meiosis. Okay. Semuanya cikgu dah gariskan dengan pen yang berwarna-warni tu. Okey, kalau garisan tu warna hijau, awak salin perkataan yang digariskan dengan warna hijau, masukkan kat dalam kotak ataupun bulatan tu. Sama juga warna merah, kuning dan juga biru. Okey, kita tengok Di mana berlaku? Okey. Meiosis ialah sejenis pembahagian sel yang berlaku di dalam organ pembiakan. Iaitu, sambung sikit tu, iaitu berlaku di dalam testis. Kalau lelaki, dia berlaku dalam testis. Dan berlaku di dalam ovari kalau perempuan. Haiwan dan manusia akan buat proses meiosis. Tumbuhan pun sama. Okey. Maksudnya meiosis ni untuk organisma yang akan melakukan pembiakan seks akan buat proses meiosis. Berlaku di organ pembiakan. Berlaku dalam organ pembiakan. Okey. Lagi. Bilangan sel anak. Bilangan sel anak yang akan terbentuk di akhir proses meiosis adalah 4. Berbanding mitosis iaitu 2. Okey, contohnya saya tengok. Okey, contoh. Ni dia. Okey, mitosis akan menghasilkan 2 sel anak yang sama bilangan kromosom dan seiras seperti sel induk. Okey, katalah sel induk ni diploid. Sel induk ni diploidnya, contoh kita ambil manusia. Contohnya adalah 46. Untuk manusia bilangan diploid kita adalah 46. Apabila sel tadi lepas dia buat proses mitosis, dia akan menghasilkan 2 sel anak yang seiras. Yang jumlah kromosom dia juga 46. Maksudnya sama seperti induk dan sama seperti hasil anak itu sendiri. Maksudnya macam kita ambil kertas, kita photostat. Macam itulah. Tetapi kalau meiosis, di akhir proses dia akan menghasilkan 4 sel anak. Contohnya lah, meiosis, sel induknya mempunyai 46 kromosom. Tetapi apabila dia menghasilkan 4 sel anak, bilangan kromosom dalam setiap sel anak sudah jadi separuh. Separuh kita panggil haploid. N tu adalah haploid, maksudnya separuh. 2N tu maksudnya diploid. Diploid tu dia ada 2 set. Kalau manusia, ini saya bincang daripada segi manusia. Kalau manusia diploid number kromosom 46, kalau haploid 23. Dia bergantung kepada bilangan kromosom sesuatu organisma. So yang ni 23, 23, 23, 23. Bilangan 4. Bilangan sel yang akan terbentuk 4. Bilangan kromosom setiap sel haploid. Dan untuk meiosis, perlu diingatkan, setiap sel anak itu adalah berbeza. Tak sama antara satu sama lain. Sel anak yang pertama tak sama dengan sel anak yang kedua. Sel anak yang ketiga tak sama dengan sel anak yang keempat. Dan setiap satunya tak akan sama. Ini proses meiosis. Jelas Ini secara ringkas lah. Okey. Kita balik pada tadi, tengok balik. Okey, bilangan kromosom sel anak
ambil perkataan yang cikgu warnakan warna merah. Mempunyai bilangan kromosom separuh daripada bilangan kromosom sel induk. Wajib separuh. Kalau sel induk ada 80, sel anak akan jadi 40. Dia mesti separuh. Okey. Keperluan. Keperluan untuk melakukan meiosis, keperluannya penting untuk membentuk gamet. Penting untuk pembentukan gamet melalui proses gametogenesis. Mitosis ni penting, sangat penting. Dia satu je. Meiosis ni dia ada satu fungsi saja. Untuk membentuk gamet. Kalau manusia untuk membentuk sperma dan juga ovum. Dalam sperma dan juga ovum ada 23 kromosom. Yang ni ovum. Yang ni sperma. Okey. Sperma dan ovum merupakan sel pembiakan ataupun sel gamet. Okey. Peringkat meiosis. Peringkat meiosis ada 2 peringkat. Okey, kita tengok. Oh, silap. 2 peringkat pembahagian sel iaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Kalau mitosis tadi dia ada 1 saja peringkat. Meiosis ada 2 peringkat, meiosis 1 dan meiosis 2, iaitu ada yang ni kita belajar profasa 1, metafasa 1, anafasa 1, telofasa 1, profasa 2, metafasa 2, anafasa 2 dan telofasa 2. Okey. Yang ni setakat ini dulu untuk pengenalan kepada meiosis. Okey, lepas ni kita antara semua-semua ni, antara di mana berlaku bilangan sel anak, bilangan kromosom, yang kita nak fokuskan sekarang ini adalah peringkat meiosis. Kita nak bincangkan terperinci lagi peringkat meiosis. Okey, kita tengok sekejap image 10. Ini meiosis peringkat ya. Okey, kita tengok ni secara umum sel induk mempunyai dua set iaitu diploid. Kita tengok. Okey, 2N. Apabila meiosis lengkap peringkat yang pertama, dia akan menghasilkan 2 sel anak, 1 dan 2. Dan setiap sel anak sekarang sudah haploid. Biasanya kalau haploid kita tak payah tulis 1 kat depan. Cukup untuk tulis N saja. Tak payah tulis 1. So dia akan menghasilkan 2 untuk meiosis 1, dia akan menghasilkan sampai sini 2 sel anak yang haploid. Meiosis 1 menghasilkan 2 sel anak yang haploid. Apabila 2 sel anak yang haploid tadi meneruskan meiosis yang kedua, dia akan dapat 4. 1, 2, 3, 4 yang haploid juga. So tak payah tulis 1 kat depan ni. Okey, yang ni adalah ringkasan proses meiosis. Secara ringkas ni lah. Jadi sekarang ni apa yang kita nak belajar? Kita nak belajar kenapa daripada 2N dia jadi N. Kenapa peringkat yang kedua ni N akan jadi N juga? Apa peringkat-peringkat yang berlaku? Ini yang kita nak perincikan dalam bab ini. Okey? Nanti kita sambung.